Dan Rasulullah jawab sampai 3 kali, wa ma ana biqari'in, aku tak pandai baca, aku tak boleh, jangan suruhlah. Aku tak boleh baca. Yang mana daripada kisah ini pun, daripada poin yang kedua ini, kita lihat perkara penting daripadanya ialah nak menunjukkan bahawasanya Rasulullah itu tidak mendapat ajaran Islam itu daripada sesiapa. Yang mana kita kena ingat tuan-tuan, antara fitnah yang dilemparkan kepada Rasulullah bahawasanya Muhammad dia mengajarkan Islam sebab dia belajar dari kawan. Dia belajar daripada kitab sekian, dia baca kitab sekian, dia jumpa orang dan sebagainya. Yang mana ini antara fitnah yang dilemparkan kepada Rasulullah SAW oleh orientalis ataupun musuh-musuh Islam. Dia cari apa benda dalam surah Nabi yang boleh diambil sebagai kita kata poin-poin yang boleh serang Rasulullah. Antaranya ni lah. Dia kata Muhammad belajar daripada orang. Muhammad belajar Al-Quran ataupun belajar tentang Islam ni, dia campur-campur. Dia campurlah daripada Kristiannya dengan Yahudinya. Akhirnya lahirlah ajaran dia. Yang memang pun kita nampak sebahagian besar daripada ajaran Islam tu banyak sama dengan Yahudi dan Kristian. Terutamanya kisah-kisah lah. Kalau kisah-kisah tu sebahagian besarnya memang sama. Kisah Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semuanya sama. Kerana Nabi kita pun Nabi mereka juga. Cuma mereka telah menyelewengkan perkara tersebut. Yang mana ini yang kita lihat tadi. Antara fitnah kepada Rasulullah ialah mereka mengatakan Muhammad belajar dengan orang. Rasulullah ini belajar dengan orang. Apa yang disampaikan, apa yang diajar itu dia belajar sebenarnya. Yang mana daripada kisah ini kita nampak bahawasanya dakwaan ini dakwaan yang tertolak secara sendirinya. Jarang menunjukkan Rasulullah tidak pandai membaca sampailah Rasulullah meninggal. Dan Rasulullah disebutkan sebagai ummi, An-Nabiyyul Ummi, Nabi yang ummi dalam arti kata Rasul ataupun utusan Allah yang tak boleh membaca, tak boleh menulis. Macam tu jugalah ketika bertemu dengan Jibril AS, Rasulullah tegaskan aku tak boleh membaca, jangan suruhlah, kau peluk macam mana pun aku tak boleh. Yang mana daripada kisah ini kita nampak bahawasanya Rasulullah tidaklah mendapat wahyu itu melalui orang, melalui pembelajaran, melalui pembacaan dan sebagainya. Rasulullah mendapat wahyu secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga daripada ayat yang pertama yang diturunkan itu menunjukkan kepada kita betapa Islam sangat-sangat mementingkan ilmu. Yang tidak dituruh ataupun disebut dalam ayat pertama itu tentang beriman. Walaupun beriman itu penting, tak sebut tentang iman, tak sebut tentang semayang. Semayang pun kalau kita lihat tuan-tuan perempuan, setelah 13 tahun Islam wujud barulah ada semayang. Kalau kita tengok dalam sejarah bila semayang disyariatkan. Semayang disyariatkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ni lebih kurang tahun 12 kenabian, 12 ke 11 kalau tak silap. Maknanya daripada mula-mula Rasulullah jadi Nabi sampai dah tahun ke-11 tu memang tak ada perintah semayang, memang tak ada. Macam kita semayang sehari 5 kali, waktu mula-mula Islam wujud tu tak ada semayang. Macam tu juga dengan kewajipan-kewajipan lain. Menutup auratnya, minum araknya tak boleh, begitulah berzina, berzina pun tak boleh tu. Waktu mula-mula Islam tu semuanya tak ada lagi. Yang mana itu tak ditekankan pada mula-mula. Allah tidak pada wahyu yang pertama tu terang tentang haram, halal, terang tentang tauhid, terang tentang dosa pahala, terang tentang syurga neraka, tidak. Yang kita nampak ayat pertama menerangkan tentang Iqra. Secara tidak langsung menunjukkan bahawasanya Islam sangat meninggikan ilmu pengetahuan dan meninggikan intelektual manusia. Yang mana Islam sentiasa terbuka untuk umatnya itu belajar dan sebagainya. Jadi ini perkara yang kita lihat daripada poin ataupun kisah yang kedua itu, kita nampak bagaimana banyak perkara-perkara yang kita boleh ambil daripada turunnya surah Iqra sebagai wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW. Baik, kemudian yang ketiga, kisah yang ketiga ataupun poin yang ketiga, iaitu peristiwa ataupun keadaan baginda SAW pulang ke rumah dalam keadaan takut. Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan gentar sampai menggigil baginda, sampai Rasulullah terpaksa diselimutkan oleh isteri dia. Yang mana tuan-tuan perempuan benda ni susah nak berlaku. Biasa kita depan isteri ataupun suami depan isteri ni seboleh-bolehnya nak cover lah. Kalau takut ke apa, boleh-bolehnya tak nak tunjuk. Mana boleh suami gigil-gigil lah depan bini kan, apa hal pula. Yang mana benda ni kita dah sebut, kita lihat kalau secara biasa memang takkan berlaku. Kita orang lelaki takut macam mana pun depan bini memang cover. Lagi-lagi kalau ada anak pula kan, macam mana lah bapa aku gigil di rumah. Yang mana daripada kisah ini kita nampak Rasulullah tidak buat benda ni. Rasulullah bukannya perkara ini dilakukan kita kata saja-saja je. Tapi memang benar-benar baginda dalam keadaan yang takut. Benar-benar Rasulullah dalam keadaan yang gemetar. Yang mana nak tunjukkan daripada kisah yang ketiga ataupun poin yang ketiga ini, nak menunjukkan kepada kita bahawasanya memang sebenarnya Rasulullah itu dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam arti kata bukan Rasulullah secara sukarela melantik dirinya menjadi Rasul. Ini kita kata perbezaan besar antara Rasulullah utusan Allah yang sebenarnya dengan orang-orang yang mendakwa diri sebagai Rasul. Macam-macam tuan-tuan. Kalau kita lihat daripada dulu sampai sekarang, daripada Rasulullah sebelum meninggal lagi, Nabi palsu dah wujud dah. Nabi palsu ni wujud kalau kita lihat seawal zaman Rasulullah lagi, iaitu ketika Rasulullah di Madinah. Yang mana ahli sejarah menyebutkan mereka mengkaji benda ni. Dalam keadaan sebelum wujudnya Rasulullah, tak pernah ada Nabi dan Rasul di kalangan orang. Tak pernah ada. Yang betul-betul ke, yang palsu ke, memang tak ada. Tapi setelah mana Rasulullah dibangkitkan oleh Allah dengan kejayaannya, dengan pengikut-pengikutnya ramai, tiba-tiba pada akhir-akhir hayat Rasulullah, tiba-tiba ada pula Nabi palsu. Ada Musailamah Al-Kadzab. Zaman Rasulullah juga ada Nabi palsu di kalangan orang perempuan. Orang perempuan bersibuk juga nak jadi Nabi palsu. Itu di zaman Rasulullah. Yang akhirnya Rasulullah tak sempat nak membantah mereka ini. Mereka ini dibantah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan sampailah sekarang kita lihat Nabi palsu, Rasul palsu, ataupun utusan Tuhan palsu ni macam-macam. Sampaikan yang terbaru pun orang Melayu pun ada juga yang mengaku dirinya sebagai Rasul, sebagai Nabi. Tapi akhir ini dah letak jawatan. Dia tak sanggup nak pikul kan, dia letak jawatan. Tak sanggup nak berhadapan dengan mahkamah. Bukan berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan mahkamah syariah. Letak jawatan. Jadi daripada dulu sampai sekarang ada. Dan sekarang ni pun masih ada ajaran-ajaran sesat yang dikhabarkan di ulangan tu, banyak ajaran sesat. Macam-macam. Kalau dia tak kata dia Nabi pun, dia kata dia wali dah. Dia kata dia manusia terpilih dah dan sebagainya. Yang mana perbezaan besar yang kita lihat daripada kisah tadi. Rasulullah pulang dalam keadaan yang sangat takut. Yang tak memungkinkan kita fikir Rasulullah melantik diri sendiri ini menjadi Rasul. Yang mana Rasulullah pun tak tahu apa yang berlaku tadi. Dia jumpa dengan orang kau baru dia tahu. Rupanya macam tu. Sampaikan dia pun terkejut. Orang kau kata satu hari nanti kau akan dihalau oleh kaum kau. Dan aku sangat berharap kalau aku masih muda. Sampai Rasulullah terkejut. Adakah sampai kaum kau akan halau aku pula? Sampai macam tu sekali. Dan Rasulullah terkejut. Tak sangka sampai macam tu. Beratnya apa yang Allah beri kepada dia. Yang mana daripada kisah ataupun poin yang ketiga ni kita nampak bahawasanya Rasulullah tidaklah melantik dirinya ataupun mengharapkan dirinya untuk jadi Rasul. Memang sebenar-benarnya Rasulullah dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diminta oleh baginda. Yang mana daripada analisis para ulama, mereka menganalisis kenapa sampai boleh wujud banyaknya Nabi palsu. Sedangkan sebelum Rasulullah wujud, tak pernah ada Nabi ke Rasul ke di kalangan bangsa Arab, memang tak ada. Tiba-tiba setelah Rasulullah ada, barulah ada Nabi palsu. Macam-macam. Dekat India, dekat Malaysia, dekat tanah Arab sendiri pun ada Nabi palsu. Yang mana mereka menyebutkan antara sebab mengapa banyaknya Nabi palsu ni wujud. Dalam keadaan sebelum itu tak pernah ada. Yang pertamanya, kewujudan Nabi palsu ni kalau terlihat, para ulama menganalisis kenapa benda ni boleh berlaku. Dalam keadaan bukan kita tak tahu, Nabi itu dah tak ada dah. Tanya budak-budak apa dia tahu. Kenabian ni dah tak ada, Rasulullah Nabi tak ada. Tanya anak kita pun, tanya budak-budak, mereka tahu. Benda ni memang jelas. Benda yang nyata. Rasulullah tu Nabi terakhir. Dalam keadaan dia tu pun ada yang mengata dia Nabi palsu, dia lah Nabi terakhir dan sebagainya. Sedangkan benda tu dah jelas. Jadi antara kita lihat, ulama menyebutkan mengapa boleh jadi begini. Yang pertamanya tak lain tak bukan, mereka mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai wali dan sebagainya itu tak lain tak bukan untuk mendapatkan pengikut. Yang mana ini tujuan yang pertama kalau kita lihat. Ada di kalangan manusia-manusia yang sangat sukakan kemasyhuran, sangat sukakan ramai pengikut. Yang dengan baik itu kita lihat, mereka-mereka ni kalau kita lihat manusia ni berebut jawatan, sampai kan boleh berbunuh-bunuh pun ada, sampai berbohong-bohong pun ada juga, bergaduh-gaduh nak dapatkan jawatan, sampai menabur duit pun banyak juga. Yang mana mungkin golongan Nabi palsu ni orang yang tak minat dengan politik tapi nakkan pengaruh, so dia pun lantik Nabi dia jadi Rasul. Mungkin lah. Yang mana para ulama membahaskan ini antara sebab yang pertama, mengapa sampai wujud banyak Nabi palsu ni sedangkan dah jelas Nabi dan Rasul dah habis. Yang pertamanya mereka nakkan kemasyhuran, nakkan ramai pengikut. Yang mana inilah yang mereka nampak kepada Rasulullah SAW, terutamanya di kalangan Nabi palsu orang Arab. Mereka nampak macam mana luar biasanya pengikut Muhammad, luar biasanya pengikut Rasulullah. Kita tengok contoh mudah macam mana luar biasanya pengikut Rasulullah ni. Kita lihat contoh mudahnya dalam peperangan. Dalam sejarah sepanjang sejarah Islam, peperangan yang umat Islam lagi ramai daripada orang kafir di zaman Rasulullah satu, iaitu perang Hunain. Yang mana perang Hunain ini berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Umat Islam memang terlalu ramai, 10,000 lah tak silap. 10,000
10,000 dan umat Islam waktu itu dalam keadaan yang moralnya sangat tinggi sebab berjaya membuka kota Mekah. Maknanya berjaya menguasai kota Mekah. Lepas tu berlakulah perang Hunain. Tapi dengan kuasa Allah Taala dalam perang Hunain ini mereka hampir-hampir kalah. Orang Islam hampir-hampir kalah walaupun mereka ramai. Yang mana benda ini kita lihat sebaliknya berlaku dalam kebanyakan peperangan umat Islam lagi sikit daripada orang kafir. Perang Khandaq 3,000 lawan 10,000. Perang Uhud 1,000 lawan 3,000. Perang Badar lagi lah 3 atau 13 lawan 10,000. Yang mana kebanyakan tentera Islam ini sedikit berbandingkan tentera kafir. Tapi yang luar biasa, yang hebat, yang sikit inilah yang menang. Yang sikit inilah kita lihat dalam sejarah berjaya mencapai kemenangan walaupun menentang musuh yang lagi ramai, berganda-ganda. Kadang-kadang aku tak masuk akal 3,000 lawan 10,000 boleh menang 3,000.